kita nak pergi kepada Ustaz Nurdus balik lah. Ustaz Nurdus dah pergi bersama program Salafi Malaysia kan. Dah ada program, baru-baru ni pun ada program bersamalah dengan kelompok tersebut. Saya mungkin Ustaz ada iman pun, walaupun bekas Wahabi tapi tak pernah masuk ke program, satu program bersama dengan mereka ataupun dijemput event-event besar peringkat negara. Jawapan selamat tak pernah. Tak pernah. Tapi Ustaz dah masuk lah. Ustaz dah masuk. Jadi siapa Salafiyah ni? Adakah dia sebenarnya sama dengan Salafus Soleh? Sebab mereka kata kami Salaf, tapi Salaf tu dia merujuk pada 3 kurun yang awal. So adakah mereka ni sama dengan kelompok Salafus Soleh, dan golongan Salafiyah mereka yang ada pada era ini di Malaysia terutamanya, adakah menepati Salafus Soleh tu sendiri sebenarnya? Baik. Bismillah. Alhamdulillah. Kalau Ibn Taymiyah ada hari ni, Ana akan duduk sebelahan dengan dia, melawan puak-puak sesat juga. Itu manhaj Asy'ariyah. Kita akan bekerjasama dengan sesiapa pun untuk perkara yang kita sepakati. Kerajaan perpaduan. Kerajaan perpaduan. Jadi sebelum Ana jawab soalan tu Ustaz, Ana minta izin, apa yang Ustaz Adaiman sampaikan, Ustaz Nur Hidayat sampaikan tadi tu, kita boleh lihat bahawa macam mana tidak berlaku kekecohan di kalangan awam dan masyarakat jikalau panutan-panutan utama ini sendiri, manhaj ni tu ada kekacau bilauan di situ. Betul tak? Tak konsisten, lawan mu'tamad mazhab. Dahlah mazhab itu kecil, digaduhkan lagi dekat dalam tu, sudah tentu akan terzahir pergaduhan di kalangan awam. Jadi kalau nak bercakap isu kestabilan masyarakat, persatuan, pilihlah mazhab yang sudah sedia tenang, sudah sedia konsisten, sudah sedia ada kaedah-kaedah kuliah yang diterima pakai. Ini suka ambil renegade scholars. Kita bagi renegade scholars, atau dalam bahasa Arab syakhsiyah qaliqah atau syakhsiyah muttaribah. Dia itu sendiri pemikiran-pemikiran yang banyak chaos. It's a chaotic personality. Bila diterjemah pada masyarakat, awak expect apa? Jadi itu punca pergaduhan, kekecohan. Nak jadi penjajah senang. You masuk sebuah kampung, you cari karakter yang paling bermasalah dan you angkat dia. Betul? So, British masuk India, diangkat Mirza Ghulam Ahmad. Bahauddin, pengasas Bahaism. Cari karakter-karakter macam ini, dia yang akan membuat kekacauan tanpa disuruh pun. Tanpa disuruh. Jadi itu yang berlaku. Tapi mereka ada slogan-slogan yang indah, yang cantik, yang berjaya menjadi magnet kepada orang awam. Dan slogan itu 100 years past adalah As-Salafiyah ataupun Salafus Soleh. Siapa tolak Salaf? Tak ada orang Islam yang akan tolak Salaf. Syiah pun terima Salaf di kalangan Ahlul Bait. Betul? Mu'tazilah pun mana dia tolak Salaf? Ada orang tolak Salaf. Jadi bila datang Abul Qasim Al-Balkhi, dia nyatakan sanad Mu'tazilah sampai pada Salaf, sampai Imam Zaid bin Ali. So dia kata akidah kami i'tizal adalah warathan an Salaf. Silsilah nak sambung. Jadi bila ada sebuah aliran yang datang mengatakan kita kena kembali kepada Salaf, di situ sudah ada kritikan ataupun sebenarnya cercaan yang kamu tak nak ikut Salaf dan kamu membenci Salaf. Betul tak? Istilah tu sendiri adalah divisive. Istilah tu sendiri membuat perpecahan. Berdaya. Sama macam marilah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah mazhab Quran dan Sunnah. Imam Syafi'i tak pernah kata mazhab dia mazhab Quran Sunnah. Imam Abu Hanifah pun tak kata ini mazhab aku mazhab Quran Sunnah. Sebab mereka tahu membezakan manhaj dan nas itu sendiri. Mereka ada tawaduk. Cara kita memahami nas itu bukan nas. Itu usaha manusiawi kita untuk memahami nas. Tapi perkara-perkara seperti ini seolah-olah macam tidak ada di dalam gerakan Salafi ini. Mereka menyamakan As-Salafiyah itu dengan Al-Quran dan Sunnah sendiri. Bahkan Ustaz Adaiman menyertakan kalamus salafus salih adalah seperti nas wahyu. Kan? Saya suka nak bawa kitab Syekh Said Ramadan Al-Buti yang bagi saya buku ni telah mengubah banyak Wahabi menjadi ahli sunnah kembali. Menyedarkan. Iaitu As-Salafiyah marhalah zamaniyah mubarakah la madhab Islam. Sangat penting buku ini. Dan analisa Syekh Said Ramadan Al-Buti luar biasa. Dan saya nak tambah dengan buku sokongan daripada Syekh Mustafa bin Hamzah yang bertajuk Salafiyatul Ummah la Salafiyatul Fi'ah. Kenapa?
Sebab Syekh Mustafa bin Hamzah menekankan bahawa seluruh umat Islam nak kembali kepada salaf. Kita semua salafi. So berhenti menggunakan perkataan salafiyah ni kepada satu aliran. Itu telah merampas hak umat Islam yang lain. Salafiyatul ummah la salafiyatul fi'ah. So Syekh Ramadan Buti pula menekankan bahawa salafiyah ni adalah satu era zaman. Dia bukan mazhab. Bila dah dijadikan satu era kepada mazhab, di situ menimbulkan kecelaruan. Baik. Apa yang kita ambil daripada salafus salih sebenarnya? Adakah kita ambil akwal ataupun kita ambil manhaj? Akwal yang akan membina manhaj. Betul? Betul. Tanpa akwal tak ada manhaj. Tetapi selepas kita ada cukup data daripada akwal-akwal yang juz'iyah ini, akhirnya kita membina kaedah kulliyah. Kaedah kulliyah tu yang kita ambil daripada salaf. Kalau nak ambil akwal salaf secara individu, kita akan jumpa kalam-kalam yang seolah-olah macam tidak selari dan bercanggahan. So kena berlaku proses extraction. Abstrakkan mereka punya pendirian, abstrakkan, lepas tu ekstrak kaedah. Itu bermaksud mengikut salaf. Tapi sebahagian pihak menganggap mengikut salaf ni mengikut akwal salaf, dan dia tak terfikir bahawa akwal salaf tu dicanggahi oleh salaf yang lain. So apa dia nak buat pada waktu itu? Contoh macam kalau Imam Ahmad tadi kan, ada ahlul hadis yang lain kata Imam Ahmad patut berhenti, kata kalam Allah, Al-Quran kalamullah, khalas, tak perlu kata pun ghair makhluk. Jadi ada ahlul hadis yang tidak bersetuju. Maksud ahlul hadis salaf waktu itu yang tidak bersetuju. So you nak buat apa? Contoh, sebahagian kata salaf tolak takwil. Bagaimana pula Imam Ahmad mentakwilkan ja'a rabbuka, yakni ja'a amru rabbika? Ini adalah takwil yang thabit. Bagaimana pula dengan takwil Ibn Abbas? Kan Allah nurus samawati wal ardh, yakni hadi. Hadi. Ini saya nak kasih satu bom. Allah nurus samawati wal ardh, wajib takwil. Salafi pun terpaksa takwil. Mereka cakap itu tafsir. Tapi mereka tak mereka boleh nak panggil tafsir bil lazim, tafsir dia, dan kami kata itu yang kami buat. Kalau mereka buat tafsir, kalau kita buat takwil. Tapi mereka tak pernah membezakan apa beza takwil dan tafsir. Itu manhaj yang tak salim, yang tidak ada istiqamah. Bila tak ada istiqamah di sini, di luar juga tak ada istiqamah, berlaku konflik selalu tanpa henti. Jadi as-salafiyah ini yang kita kena ikut adalah mereka punya manhaj. Contoh, kita ambil kisah Jam'ul Quran. Ada orang suka guna cerita ni sebagai mempertahankan konsep bid'ah mereka ataupun yang sebalik dengannya. Kita tengok apa yang terjadi dalam Jam'ul Quran itu adalah para sahabat Nabi SAW. Tidak ada dalil daripada Quran. Tidak ada dalil daripada sunnah Nabi SAW. Secara sarih untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu buku, dalam satu kitab. Apa para sahabat buat? Mereka berfikir, mereka berbincang dan mereka melakukan qiyas. Para ulama yang datang selepas mereka ekstrak manhaj itu. Itu yang telah dilakukan oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi bila datang golongan salafi ini, tak nak pakai manhaj, tetapi nak pakai akwal yang mutadarib ini, dan tak mahu buat proses extraction, di situlah akan terus-menerus berlaku chaos di kalangan umat Islam. Jadi seruan kami kepada kawan-kawan salafi kita, come up with a manhaj yang solid. Saya tanya salafi di Malaysia ni, you kata you all salafi. Apa beza salafi dengan wahabi contoh? Sampai hari ni tak ada jawapan. Dia kata kami bukan wahabi, kami bukan wahabi. Okey. Apa beza salafi dengan wahabi? InsyaAllah awak takkan dengar jawapan. Ataupun kita tanya soalan, adakah Muhammad bin Abdul Wahab itu salafi? Pun kita tidak akan dengar jawapan. Jadi yang confuse bukan kita. The ball is in your court. You nak kata you salafi, you mengikut mazhab Imam Ahmad ataupun Athari, tolong perjelaskan kepada kami. Adakah kamu bersama mu'tamad mazhab atau tidak? Adakah kamu lebih mengikut Ibn Taymiyah? Adakah kamu lebih mengikut Syekh Muhammad Abdul Wahab? Clarify benda ni. Be gentleman. Takkan ada lagi lah tuduhan-tuduhan melulu. Sebab kamu sendiri sudah menjelaskan. Tapi hari ini, kamu sendiri tidak mahu berterus terang. Dan bila ada kritikan, you akan kata, oh kami bukan itu, kami bukan ini. Tapi bertahan. Kami bukan Wahabi, tapi pertahan Muhammad Abdul Wahab. Kami bukan Taimiyun, kami Hanabilah, tetapi menggunakan aqwal Ibn Taimiyah dan meninggalkan mu'tamad mazhab Hanabilah. Jadi salah ke kami bila kami kata, entahlah, dia orang ni mazhab rojak. Salah kami kan? Salah kami kan? So be frank with us. Ini seruan saya kepada
kepada kawan-kawan Salafi kita untuk berterus terang dan make divisive ataupun decisive decision untuk memisahkan diri awak daripada fitnah-fitnah yang kamu katakan sebagai menulu. You have to make that decision, not us. Okey, alhamdulillah. Tambahkan sikit ini. Okey, tambah. Ada ulama Hanabilah yang mengatakan itu wajib hukumnya menjelaskan kepada awam beza antara mazhab Salafi Wahabi dengan mazhab Athariyah. Hukumnya wajib. Ada ulama Supaya dibezakan. ada beza. Itu wajib katanya. Ini ulama Athariyah sendiri, ulama Hanabilah. Maknanya mereka Asariyah sendiri tak nak, Tak terima. Tak terima. Mereka Wahabi Salafi ni sandar pada mereka. Ya, tak terima. Betul, tak terima. Mereka marah itu. Kalian mengotori mazhab Athariyah. Anda dengar Athari di Indonesia pun begitu, saya. Cerita sikit apa yang berlaku. Mereka pun menolak Ibn Taymiyah. Oh ya, jadi di sana itu memang sama seperti sebenarnya yang disinggung tadi. Memang dalam Hanabilah itu ada istilah mu'tamad dan ghair mu'tamad. Dan pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah ini tidak 100% diterima oleh Athariyah. Maksud saya di Indonesia, Ustaz? Di Indonesia, untuk yang Athariyah Indonesia, bukan yang Wahabi. Dan mereka menolak Salafi Wahabi, bukan bagian dari Athariyah. Sama seperti ulama-ulama Athariyah Timur Tengah atau Azhar lah. Saya Mustafa Hamdi Ulayan, beliau juga diserang oleh Salafi Wahabi. Beliau Athari yang kalau saya cakap ini Athari yang original. Athari yang original yang betul-betul kitab mu'tamadnya adalah kitab-kitab ulama Hambali, bukan yang diadopsi atau diambil maksudnya dari Ibnu Taimiyah. Sementara kawan-kawan kita Salafi Wahabi, mereka mengaku Salafi tapi mengaku Athariyah, tapi kitab yang digunakan selalu kitabnya Ibnu Taimiyah. Jadi kalau menyalahi pemikiran Ibnu Taimiyah, mereka cakap ini bukan Athari. Athari adalah apa yang dipahami oleh Ibnu Taimiyah. Jadi mereka tolak kitab-kitab Hambali. Jadi ada begini, dari Wahabi itu ada tuduhan kepada kawan-kawan Athari yang original. Kalian ini Hambali judud, Hanabilah judud. Kalian menyalahi atau menyalahkan madhab Hanabilah yang original. Kata Wahabi kepada kawan-kawan Athari. Walhal kawan-kawan Athari ini betul-betul mengambil kitab mu'tamadnya Hanabilah, bukan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah bukan kitab-kitab mu'tamad. Jadi memang ada pergaduan lah antara kawan-kawan Athari yang Athari yang original di Indonesia dengan kawan-kawan dari Wahabi. Cuman memang mereka tidak seperti kawan-kawan Asy'ariyah lah. Kalau Asy'ariyah kan memang garang kepada Wahabi kan. Sebab totally berbeza. Ya. Okey.